أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepadaku dengan 9 pesanan yang aku berpesan dengannya akan kamu sekalian. Awsani bil ikhlas fi sirri wal alaniyah. Rasulullah pesan kepadaku supaya aku sentiasa ikhlas kepada Allah, sama ada sewaktu aku keseorangan ataupun di hadapan khalayak ramai. Wal adli fir ridha wal ghadab, supaya aku sentiasa redha dalam semua suasana, sama ada suka ataupun marah. Wal qasdi fil ghina wal faqri, bersederhana sama ada ketika kaya ataupun miskin. Ketiga-tiga ini telah pun kita huraikan dalam kuliah kita pada pagi kemarin. Hari ini kita sambung lagi insya-Allah. Wa an a'fuwa amman zalamani, bahawa yang keempatnya aku memaafkan orang yang buat jahat kepadaku. Yang kelima, wa u'tiya man haramani, bahawa aku memberi kepada orang yang mengharamkan pemberiannya kepadaku. Yang keenam, wa asila man qata'ani, bahawa aku menghubungkan tali silaturrahim kepada orang yang memusuhi aku. Yang ketujuh, wa ayyakuna samti fikran, supaya aku menjadikan diamku ini satu masa berfikir. Wa nutqi zikran, dan percakapan aku sebagai satu zikir. Yang ke-8 dan yang ke-9, wa nazari ibaran, penglihatanku sebagai satu iktibar ataupun satu pelajaran. Baik kawan-kawan sekalian, kita ambil yang keempat pada pagi ini. Di antara pesanan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya ialah wa'fu amman zalamaka, hendaklah memaafkan orang yang sentiasa menzalimi kita, orang yang buat jahat kepada kita. Disuruh oleh Allah supaya kita maafkan kesalahan mereka. Dan insya-Allah kita digolongkan oleh Allah di kalangan wal afina 'anil nas, orang yang sentiasa memaafkan di kalangan umat manusia. Qauluhu ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah kamu akan sifat pemaaf, suruhlah yang baik, dan berpalinglah kamu daripada perkara-perkara jahiliah, yakni ikut akan nafsu kamu. Di antara contoh yang baik untuk kita ikuti ialah seperti mana yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pembukaan kota Mekah, di mana Rasulullah telah masuk Mekah dengan bilangan tentera seramai 10,000 orang. Asyratu alafin, 10,000 orang tentera. Bila baginda masuk Mekah, baginda telah berjaya menghancurkan segala berhala yang berada di sekeliling Mekah, dan Islam mencapai kemenangan. Pada masa itu, Bilal naik ke atas Kaabah dan Bilal azan. Bilal mengumandangkan azan di atas Kaabah. Dan Nabi kita berdiri di hadapan Kaabah.
Bila dia berdiri depan Kaabah, dia tengok kepada penduduk Mekah yang satu ketika dahulu mengusir baginda, amak halau Nabi keluar daripada kampung, usir Nabi keluar daripada kampung. Dalam ramai-ramai orang ni ada di kalangannya ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hubungan kaum kerabatnya masih ada dengan Rasulullah. Semua mereka ini duduk di hadapan Nabi dalam keadaan mereka ni takut, sebab mereka menyangka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluarkan arahan untuk menghukum mereka. Tetapi kita semua tahu bahawa Rasulullah ini seorang yang bersifat dengan sifat rahmatan lil alamin, sifat rahmat kepada seluruh alam. Maka Rasulullah telah memandang tengok kepada penduduk Mekah yang sudah pun diikat ini, yang sudah pun diletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bertanya kepada penduduk Mekah, "Ma tazunnuna anni fa'ilun bikum?" Wahai sekalian penduduk Mekah, apakah yang kamu sangka aku akan buat kepada kamu sekalian? Qalu, jawab penduduk Mekah yang penuh wajah ke Nabi, dia kata apa? Qalu khaira. Dia berkata, baik wahai Muhammad. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Kamu ni adalah saudara adik-beradik kami yang mulia dan anak kepada adik-beradik kami yang mulia. Faqala, kata Rasulullah, ni orang buat jahat kepada kita puluhan tahun, memerangi sampai mati di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata apa kepada penduduk Mekah? Nabi kata, "Izhabu fa antumut tulaqa." Nabi kata, pergilah kamu sekalian, kamu hari ini semuanya dibebaskan. La tathriba alaikumul yauma. Hari ini tidak ada dosa kepada kamu. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan akan dosa-dosa kamu sekalian, kerana Allah lah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila Rasulullah telah memaafkan penduduk Mekah yang buat khianat kepada dia, yang buat zalim kepada dia, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Rasulullah ini kemenangan yang besar. Apa kemenangan yang besar ini? Seperti mana dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datangnya kemenangan, pertolongan daripada Allah dan pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia pada masa itu sudah memasuki agama Allah Ta'ala secara berpuak-puak. Hasil daripada sifat Rasulullah yang berlembut dengan penduduk negeri Mekah, yang memaafkan kesalahan penduduk negeri Mekah, akhirnya dakwah ini mencapai kemenangan. Demikianlah Tuhan sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 159. Allah kata, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum." Kalau kita kasar dengan orang dah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, nescaya orang akan berpaling lari daripada kita sekalian. Tapi kalau kita ada sifat rahmat, orang akan berlembut. Kita berlembut dengan orang, orang juga akan berlembut dengan kita. Oleh yang demikian kata Allah, fa'fu anhum, maka maafkanlah akan kesalahan mereka, wastaghfir lahum, dan pohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi hasil daripada sifat memaafkan musuh yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka baginda telah mendapat kemenangan, mencapai kemenangan. Bila mencapai kemenangan, itulah satu keuntungan. Jadi kawan-kawan sekalian, kita kena ingat bahawasanya kalau kita buat baik kepada seseorang, insya-Allah kita maafkan kesalahan yang orang yang buat jahat kepada kita, insya-Allah akhirnya kemenangan akan berada di pihak kita. Paling-paling tidak sahabat sekalian, kalau orang buat jahat kepada kita, kita jangan jawab kejahatan mereka. Kita biarkan
apa yang mereka buat itu dengan tak payah kita nak bahas dengan dia, tak payah kita nak kata apa-apa kepada dia lah, ikut dia lah dia nak kata gapo kita pun, sebab kita pegang kepada kaedah disebut oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i dalam pesanannya kepada kita semua, tak sewi balah dengan orang ni, Imam Syafi'i kata begini, idza takallama as-safihu fa khairu ijabatihi as-sukutu. Idza takallama as-safihu, apabila orang yang bodoh itu bercakap, fa khairu ijabatihi as-sukutu, maka sebaik-baik jawapannya ialah kita diam. Jadi tuan-tuan sekalian, bila ada orang yang buat zalim kepada kita, dia buat khianat kepada kita, setakat mana kita boleh sabar, kita tak balas kejahatan mereka, kita sabar, dalam keadaan itu kita akan mencapai kemenangan. Kalau kita muspatah aku sepatah, muspatah aku sepatah, akhirnya kita balas. Tak payah kita balas dengan orang kawan-kawan sekalian. Bagilah kat dia, dia nak kata apa kepada kita semua pun, insya-Allah taala akhirnya kita mencapai kemenangan. Dalam satu hadis disebutkan bahawa qala, kata Rasulullah pada hadis, Nabi kata, idza jama'allahu al-khalaiqa yaumal qiyamah nada munadin aina ahlul fadli. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan sekalian makhluknya pada hari kiamat, nada munadin, maka adalah orang yang menyeru, ya. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata akan ada orang yang menyeru, aina ahlul fadli, di manakah ahli-ahli kelebihan, fayaqumu unasun wahum yasir, maka bangunlah beberapa orang manusia, wahum yasir, mereka ini sedikit, fayantaliquna sira'an ilal jannah, maka mereka ni pun pergilah segera ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Fatatalaqahumul malaikatu fayaquluna lahum, maka mereka bertemu dengan malaikat dan berkata kepada mereka, inna narakum sira'an ilal jannah, kami tengok kamu ni bersegera sangat pergi ke syurga Allah. Fayaquluna, jawab mereka, nahnu ahlul fadli, kami segera ke syurga Allah Ta'ala ini kerana kami ini ahli-ahli kelebihan. Fayaquluna lahum, lalu mereka berkata, maka fadlukum, kata malaikat, apa dia kelebihan kamu? Fayaquluna, berkata mereka ini, kunna idza zulimna sabarna, kami ini waktu hidup di dunia dahulu, idza zulimna, apabila kami dizalimi, dikhianati oleh orang, apa kami buat? Sabarna, kami sabar. Apabila kami dikhianati oleh insan yang lain, maka kami akan bersabar, ya. Kunna idza zulimna sabarna, kami ni bila kami dizalimi kami sabar. Wa idza usi'a ilaina ghafarna, bila dibuat jahat kepada kami, kami maafkan mereka. Wa idza jahila alaina halimna, bila orang ni buat sesuatu yang bodoh kepada kami dan sebagainya, apa kami buat? Kami berlembut dengan mereka, kami tak balas, biarkan kejahatan yang mereka buat. Fayuqalu lahum, lalu dikatakan pada mereka, udkhulul jannah, masuklah kamu dalam syurga Allah Ta'ala, fa ni'ma ajrul amilin, maka ini adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Jadi kawan-kawan yang dikasihi sekalian, nak memaafkan kesalahan orang ini bukannya perkara yang senang, ya. Sebab itulah fadilatnya terlalu besar. Tak kata kepada orang lain lah, saya yang ustaz lagi, yang mengajar, yang menyampaikan kuliah lagi, benda ni bukan semuanya dapat dibuat oleh kita sekalian. Nak maafkan kesalahan orang ini bukannya perkara yang senang. Kadang-kadang kesalahan dibuat oleh orang yang hampir dengan kita, orang yang dekat dengan kita, ini pun sahabat semua susah untuk kita maafkan. Kenapa susah? Kerana kita mempunyai nafsu dan syaitan yang sentiasa nak memenangi kita, ya. Kita ada syaitan, kita ada nafsu dan sebagainya. Mereka semua ni kawan-kawan sekalian, mereka nak memenangi daripada kita. Dia nak benar, so kita ni kalah. Begitulah keadaan yang berlaku. Baik, pesanan berikutnya dari Rasulullah kata, Tuhan kata ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa a'ti wa u'tiya man haramani. Seterusnya ialah supaya aku memberi kepada orang yang tidak memberi kepadaku. Ni pula Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh Nabi kitanya, wahai Muhammad, memberilah apa-apa pemberian kepada orang yang tidak beri kepada kamu. Kita ni kawan-kawan, bila orang tak beri benda kita ke, kita berasa terkilan. Sebab apa? Sebab kita berhajat kepada benda yang orang lain tadi berikan. Jadi Allah Ta'ala ajar Rasulullah supaya tak sedut berhajatlah kepada orang. Orang tak beri kepada kamu satu cerita, tu cerita lain. Tapi mu kena bagi kepada orang. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sa'alakum billahi fa'atuhu. Siapa yang minta kepada kamu kerana Allah, maka berilah kepada mereka. Jangan kita golongkan diri kita ini di kalangan orang yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yamna'unal ma'un, dan mereka yang menyekat akan pemberian. Jangan. Jadi tuan-tuan semua, apa sebab sekalipun, apakala kita mempunyai kelebihan, rezeki kita lebih daripada orang lain, kita berikanlah pemberian ini kepada orang lain juga, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapat kedudukan yang tinggi pada hari akhirat kelak. Bila kita bagi ni kawan-kawan, tak payahlah kita mengharapkan orang balas balik. Kita bagilah, ya. Ni bila setengah orang bila bagi dan minta dibalas balik dan sebagainya, tak payah. Bila kita bagi. Wala tamnun tastakthir. Ada orang yang bagi benda ni tuan-tuan, dia nak supaya jadi korbannya, apa-apa balasan. Kita tolong orang, kita tolonglah. Lepas tolong ikut dia lah. Biasa di zaman kita ni tuan-tuan, skrip je. Kita tolong orang sombong dengan kita. Kita tolong orang, kemudian orang berlaku sombong dengan kita. Saya ada pengalaman hidup saya yang mengajar saya supaya bila kita buat baik kepada orang ni, kita buat baik-baiklah. Orang nak balas apa, kita terpulanglah mereka. Kita pernah tolong orang daripada tidak berpendapatan kepada ada pendapatan. Tak. Daripada tak ada duit, bolehlah hidup sekadar-kadar. Daripada tak ada tempat duduk, tertolong, boleh buat rumah kepada mereka. Tapi tuan-tuan, apa jadi? Lepas boleh rumah, boleh hak dia nak, dia jumpa kita tak tegur pun ada. Ada orang waktu mau belajar Mekah dulu, dia pergi Mekah, bilik pun tak ada. Gitu pergi bilik saya. Saya tak boleh duduk di asrama saya, orang perempuan, dia keluarga dia. Pergi cari rumah dekat Masjid Haram. Bayarlah sewa saudara ni, bilik ni murah saya cari. Dia kata duit tak ada, kita sewa lagi bilik ke dia. Buat baik kepada mereka. Kita balik Malaysia, dia tak tegur kita. Biasa lagu tu kawan-kawan sekalian. Manusia ni jenis buat kata Tun lah yang mantan PM kita, Tun kata apa? Tun kata Melayu mudah lupa. Itu manusia. Sebab itulah setengah-setengah orang tua dia menyebut bagai melepas anjing yang tersepit. Kadang-kadang kita buat baik kepada orang, tapi orang ni tuan-tuan, dia gigit kita balik, dia makan kita balik. Oh, macam-macam lah pengalaman kita dalam kita membantu manusia. Manusia ni perangai dia begitu. Sebab itulah Nabi kata, kita buat baiklah kepada mereka. Tak payahlah kita harap apa-apa. Lepas tolong mereka, tolong sesah-sesahlah tolong. Yang bakinya kita serah kepada Allah. Walaupun di sana Nabi kita menyebut orang tak berterima kasih kepada orang, dia tak bersyukur pada Allah. Betul Nabi sebut begitu. Tapi orang lain ni tuan-tuan begitulah. Itu orang lain. Kita ni pula bagaimana? Orang yang telah berbudi kepada kita. Nabi sebut, siapa yang berbudi kepada kamu, fakafi'uhu, kamu balaslah akan budi dia. Kalaulah dia berbudi kepada kita, kita kena balas budi baik dia. Kalau kita tak mampu nak balas budi baik dia, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya sehingga kita rasa bahawa berbaloi kita nak balas apa yang dia buat. Orang bagi duit kepada kita RM10 di saat waktu kita belajar dahulu. RM10 dulu tuan-tuan adalah terlalu besar. Di zaman kita tak ada duit. Kita doakanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang telah membantu kita di saat kita ni susah.
Jangan ingat kita di saat kita ada learning kat 10 riyal jadi apa? Kecil ya 10 riyal ni. Tak ada nilai pun. Betul. 10 ringgit tak ada nilai di saat kamu ada pendapatan 5-10 ribu. Tetapi di saat kamu tak ada duit, 10 ringgit itu cukup bernilai kepada kamu sekalian. Jadi kita ni tuan-tuan, kita kena banyak berdoa. Kita buat kebajikan dan kita balas akan kebaikan orang yang telah berikan kepada kita sekalian. Kalau saya nak buat bandingan yang kasar lah, bandingan ini bahasanya kasar sedikit, tapi falsafahnya cukup bagus. Kadang-kadang manusia ni kawan-kawan, dengan beruk baik beruk perangai dia, kadang-kadang kenal tak beruk? B-E-R-U-K, beruk. Yang buat yang panjat kelapa tu. Beruk ni tuan-tuan, kalau dia duduk di atas pokok pauh, pokok mempelau, Kelantan panggil pokok pauh. Duduk atas pokok pauh ni, kalau kita lontar, kita pekung beruk ni dengan batu, ambil batu kita pun pekung beruk ni tuan-tuan. Walaupun tak kena beruk, kalau kena lagi kuat dia marah. Apa dia buat tuan-tuan? Dia goyang dahan, dia kocok pokok tadi. Ni kalau kita tengok beruk kan, katalah ni pokok ni pokok. Ada buah pauh di sini. Jadi tuan-tuan, bila ada beruk ni kita pekung beruk, kita lontar beruk ni tak kena, beruk pernah marah kita, dia kocok, dia goyang pokok ni. Bila dia goyang pokok ni kawan-kawan, apa jadi? Luruh buah pauh. Jadi beruk ni orang menyakiti dia, tapi dia bagi buah pauh. Itulah beruk ya. Sini haiwan yang baik. Kadang-kadang ini beruk, orang lontar dia dengan batu, dia bagi buah pauh. Ni manusia, kita bagi dia dari pendapatan tiada kepada ada pendapatan, daripada susah kepada senang. Dia boleh buat musuh kita. Itu manusia ni tuan-tuan, sifat dia haluan. Haluan maknanya apa dia? Innal insana khuliqa halu'an. Manusia ini Tuhan buat dengan sifat halu'an. Apa dia halu'an? La yasbir 'alal bala' wa la yashkur 'alan ni'mat. Dia tidak bersabar di atas ujian yang Tuhan bagi kepada mereka, wa la yashkur 'alan ni'mat, dan dia tidak bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Itu sifat manusia. Begitulah kawan-kawan. Jadi kita dah sebutkan di sini bahawa orang yang bermusuh dengan kita, kalau kita boleh bagi kepada mereka, wa'ati man haramani, yakni wa'atiya man haramani, kalau kita boleh beri kepada mereka, mereka tak beri kepada kita, itu tandanya kita orang yang hebat. Dalam satu ayat Al-Quran, Tuhan berfirman dalam surah Al-Hadid, Al-Hashri, ayat ke-9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim, maka mereka ini sahabat sekalian sentiasa mengutamakan orang lain ke atas diri mereka. Isar artinya dia utamakan orang lain berbanding dengan mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri duduk dalam keadaan rumit dan susah. Wa may yuqa shuhha nafsihi, siapa yang kawal akan keburukan diri dia, kedekut diri dia, faulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang berjaya. Faulaika humul muflihun. Jadi Allah Ta'ala pesan pada kita semua supaya kita awasi daripada sifat kedekut ini. Sebab Nabi kita sendiri pun minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla daripada sifat kedekut ini. Doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali wa ardhalil umri wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon perlindungan denganmu ya Allah, minal bukhli, daripada sifat kedekut, wal kasal, dan sifat pemalas, wa ardhalil umur terlalu tua, wa adzabil qabri, azab kubur, wa fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Kalaulah kita ni terlalu kedekut, boleh jadi akan berlaku permusuhan dan pertumpahan darah. Orang yang tak boleh bertoleransi, bertolak ansur dalam bab masalah pemberian, masalah harta, adik-beradik pun boleh putus.
pertumpahan darah boleh berlaku. Kalau kita tak boleh bertoleransi, sepatut kita dengan orang ni kawan-kawan kena adalah sifat bertolak ansur dan sifat bertoleransi. Baik. Itu pesanan yang kedua. Pesanan yang berikutnya pada pagi ini ialah sambungan hadisnya lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kita sekalian, wa asila man qata'ani, bahawa aku menghubungkan tali silaturrahim dengan orang yang bermusuh denganku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan pada kita dalam hadis yang lain. Nabi kata, la taqata'u, jangan kamu saling memutuskan hubungan silaturrahim di antara sekalian kamu. Tak boleh kita nak balas dengan orang, tak sip tegur dengan orang, tidak boleh. Kalau orang buat mula dengan kita, itu dia punya pasal. Kalau dia tak tegur kita, kita tegur dia, dah tegur dia tak jawab juga, itu dia punya pasal. Sebab tu kita kalau boleh, jangan sekali-kali kita berbalah dengan sesiapa. Tadi kan kaedah sebut, kalau ada orang bodoh bercakap, kata benda tak bagus pada kamu, jangan layan dia dan sebagainya. Semua kaedah-kaedah ini supaya kita tidak bermusuh dengan sesiapa. Kita bukan insan yang baik. Kita bukannya baik sangat tuan-tuan. Banyak nafsu kita ni, kita ikut perintah syaitan. Tetapi kita kena faham bahawa tak boleh kita nak memutuskan hubungan silaturrahim dengan sesiapa. Kadang-kadang setengah-setengah orang dengan mak dia tak cakap. Ada orang yang sampai ke telinga saya, dengan mak dia tak cakap sampai mati. Dengan ayah dia tak cakap sampai mati. Tapi tuan-tuan kena ingat, berkata seorang ulama nama dia Abu Talib Al-Makki rahimahullah. Dia kata dosa besar ni ada pada telinga, ada pada mata, ada pada mulut, ada pada perut, ada pada kaki, ada pada tangan. Tetapi ada satu dosa besar fi sairil badan. Pada seluruh tubuh badan kamu ada satu dosa besar. Apa dia kawan-kawan sekalian? Itu dia kata aqul walidain. Deraka kepada mak ayah dia. Kalaulah dia dengan mak ayah dia ni pun dia tak cakap, maka dia memutuskan tali perhubungan dengan orang yang telah melahirkan ia, mengandungkan ia, membesarkan ia, memelihara dia. Maka patutlah orang ni tuan-tuan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqata'u, jangan kita saling balah di antara satu sama lain. Wala tadabaru, dan jangan kamu gilir berpaling satu sama lain. Kalau dalam bahasa Kelantan tadabaru ni, kami kata jangan duk gilir tunggi punggung. Maknanya berpaling belakang. Nampak mu, nampak aku, piu pakat lari tonyel belakang. Ni pun tidak boleh. Sebaliknya kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kamu akan hamba Allah yang bersaudara. Dia kalau boleh, kalau kita nak balas dengan orang, kalau kita balas sisi pihak dengan orang ni tuan-tuan, kena tiru perangai ahli-ahli politik. Ahli politik, tai-tai balas dia baik, tai-tai baik dia balas. Atau orang politik biasa, dia boleh, orang balas pun dia pergi rumah orang tu. Pasal apa? Nak suruh undi dia. Tu tuan-tuan semua tengok. Dulu orang politik ni biasalah. Dulu duduk luar, ajak masuk dalam. Masuk dalam pula akak naik, duduk atas kursi canggung tinggi. Lepas tu dia nyar balik. Masuk allergy kawan ni. Lepas tu tuan-tuan semua waktu beg pula. Duduk allergy, mari-mari duduk sekursi dalam satu persatu ikatan. Lepas tu pula baloh, lepas tu pula baik. Itu orang politik. Mereka ni hebat tuan-tuan semua. Seni perbalahan permusuhan dia boleh ketepikan bila ada kepentingan, dan bila dia tak kena dia akan baloh. Dia buat kat tu, dia buat kat ni. Ini perkara biasa ya. Kalau orang jadi kita ni tiru perangai orang politik. Baloh tapi tak nak baik-baik. Kalau rumah tangga kawan-kawan semua, dalam bab rumah tangga, antara orang yang anak ramai ialah orang yang balah laki bini. Orang yang balah laki bini ni hidup dengan balah semua laki bini ni kawan-kawan. Mereka ni kadang-kadang anak ramai. Awak tanya, awak dah jumpa apa? Awak kata,
Ni duduk balah suami isteri ni anak berapa orang? Anak tak ramai ustaz, 8. Kau ni anak berapa? 10. Bila-bila balah tu. Kau tak balah lagi 25. Baik. Wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Sebaliknya kata Nabi, jadilah kamu akan hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Dan tidak halal bagi mana-mana orang menjauhkan diri daripada saudaranya lebih daripada 3 hari. Kita kalau balah dengan orang, jangan lebih 3 hari. Kalau orang balah kita, terpulang ke dia lah, ikut dia. Kalau kita tak say. Kita nak hidup dengan harmoni, dengan baik. Kita kena jagalah hati-hati orang ni. Jaga, jangan balah dengan kita. Kalau kita balas dengan orang kat tuan-tuan semua, jepuk orang, tak sapa akak, tak sapa akui, tak sapa hidup kita pun susah. Kita balas dengan orang. Betul lah hari ni kita lebih, tapi ada saatnya kita akan menjadi orang yang lemah. Wa fi riwayatin li Abi Dawud la yahillu li mu'minin ay yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi mana-mana orang yang beriman dia menjauhkan diri daripada saudaranya lebih daripada 3 hari. Fa in marrat bihi thalathun falyulqihi falyusallim alaih. Kalaulah berlalunya 3 hari, falyulqihi, maka dia bertemu dengan tu, falyusallim alaih, kita bagi salam, assalamualaikum. Fa in radda alaihi salam faqad ishtaraka fil ajri. Kalau dia jawab salam, maka kita berkongsi sama pada pahala. Wa illam yarudda alaihi ba'a bil ismi wa kharajal musallimu minal hijrah. Dan kalau dia tak jawab salam kita, kita nak baik dengan dia, kita tegur dia tak jawab teguran kita, ba'a bil ismi, maka dosanya dia balik pergi kepada orang itu, orang tak jawab tadi. Wa kharajal musallimu minal hijrah, maka orang yang bagi salam itu telah pun keluar ataupun selamat daripada duduk berjauhan. Yakni kita nak baik dah dengan orang, wisalah dah kepada orang, tiba-tiba orang ni tuan-tuan semua, dianya tidak jawab, tak sebaik dengan kita selamat, ba'abil ismi, orang tu hidup dengan dosa. Qala al-Hafiz al-Munziri, qala Abu Dawud, idza kanatil hijratu lillah falaysat min hadha bi syai'in. Kalaulah berlakunya berjauhan itu tak bertegur siapa, berjauhan itu kerana Allah, maka dia tidak termasuk dalam golongan ini. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hajara ba'd nisa'ihi 40 yawman. Pernah berlaku peristiwa Rasulullah berjauhan dengan isteri dia selama lebih dari 40 hari. Wa ibnu Umar hajara ibnan lahu ila an mata. Ibnu Umar pula telah berhijrah, telah berjauhan dengan anaknya yang deraka kepada Allah Ta'ala ini, ila an mata, sehinggalah dia meninggal. Ini maknanya, kalaulah sekiranya berjauhan kita, tidak pergi marinya kita dengan orang lain tadi, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidak menjadi masalah. Terserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum orang yang tak baik dengan orang lain ini. Kalaulah kita ni balas dengan orang, nescaya kita di kalangan orang yang rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita hubungkan tali silaturrahim. Anallah wa anar rahman. Aku ini Allah, aku ini Tuhan yang Maha Pengasihani. Khalaqtur rahima, aku telah menjadikan rahim. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, aku pecahkan dari rahim itu daripada namaku Ar-Rahim. Faman wasalaha wasaltuhu, siapa dia yang menghubungkan tali silaturrahim, maka aku menyambungnya. Wa man qata'aha qata'tuhu, siapa dia putuskan tali silaturrahim, maka aku putuskan hubungan dengannya. Dan kalau kita hubungkan tali silaturrahim, maka umur kita akan panjang, rezeki kita akan murah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqi, siapa dia nak supaya rezeki dia menjadi murah,
wa yunsa'alahu fi atharihi, umurnya menjadi panjang, falyasil rahimahu, maka hendaklah kita sekalian menghubungkan tali silaturrahim. Ini di antara pesanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Dalam hadis yang panjang disebutkan 9 pesanan. Pagi ini kita baca 3, iaitu sabda Rasulullah kata, Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepadaku supaya aku memaafkan orang yang buat zalim kepada aku memberi kepada orang yang tidak memberi kepadaku, dan juga aku menghubungkan tali silaturrahim dengan orang yang bermusuh dengan aku. Ada baki 3 lagi sahabat sekalian, kita sambung lagi pada pagi besok insya-Allah taala. 3 lagi ni ialah wa ayyakuna samti fikran, bahawa diamku gunakan untuk berfikir, wa nutqi zikran, percakapanku gunanya untuk berzikir pada Allah Ta'ala, diamku untuk berfikir, sebutanku untuk berzikir, penglihatanku adalah untuk aku melihat dan mengambil pelajaran. Ni insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah kita pada pagi besok insya-Allah pada jam 6.40 pagi bersama saya Ustaz Saibun bin Ismail setiap pagi di musim PKP ini. Kepada yang belum lagi menyempurnakan puasa 6 Syawal, hendaklah ia sentiasa berusaha untuk menyempurnakan 6 Syawalnya. Ingat tuan-tuan, kita hanya masih ada kurang lebih 13 hari lagi. Kalau kita boleh tamatkan puasa 6 Syawal ini dalam bulan Syawal, kita akan dapat pahala seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Usahakanlah. Dan kepada muslimat sekalian, jangan lupa untuk segerakan qada puasa anda. Yakni dalam bulan Syawal ni kita qada puasa pun boleh, kita niat puasa sunat pun boleh. Gunalah kelebihan bulan Syawal ini untuk kita berpuasa. Berpuasa, dan insya-Allah sampai itu kita kumpulkan sedikit duit kita akan melaksanakan ibadah korban. Sebab kemarin Yang Mak Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, isytihar sudah bahawa korban dan juga salat Hari Raya Aidil Adha akan dibenarkan oleh pihak kerajaan. Jadi kita doakan semoga kita dapat Hari Raya Korban pada tahun ini seperti biasa. Dan saya menjangkakan bahawa Raya Korban tahun ini cukup meriah. Kerana apa tuan-tuan meriah? Sebab anak-anak yang berada di perantauan yang tidak boleh balik sewaktu perayaan Aidilfitri baru ni, mereka akan balik ke kampung. Alhamdulillah, ramai nanti kita akan berkorban bersama-sama. Jadi tuan-tuan, saya korban di Kota Baru 10 ekor lembu, kebiasaan kita buat ramai-ramai, cukup meriah. Korban ni kalau boleh kita buat setempat. Buat setempat, kita ambil daging, kita agih-agihkan kepada orang lain. Tu alhamdulillah kawan-kawan kita suka. Jadi kita harapkan kita simpan duit daripada sekarang. Di musim PKP ni kawan-kawan, ada duit, jangan boros, kita simpan sikit, kita menabung sikit. Kalau ada apa-apa berlaku di hadapan kita, insya-Allah kita tidak bergantung kepada orang lain, sebaliknya kita boleh memberikan pertolongan kita kepada insan yang lain. Sekadar itu kuliah subuh pada pagi ini selama 40 minit kita bersama. Bertemu lagi pada pagi besok insya-Allah dalam sambungan hadis ini. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaibin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.